Ingkar arahan PKPB, 93 pengunjung pusat karaoke ditahan. Pesawat ringan melakukan pendaratan cemas di Lebuh Raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan 93 pengunjung sebuah pusat karaoke di sebuah pusat beli-belah di Jalan Ampang, Ibu Negara dalam serbuan bahagian siasatan jenayah Polis Daerah Wang Semaju. Lebih mengejutkan, pemeriksaan menemui sebuah dewan serbaguna untuk berkaraoke berharga RM50,000 dengan pakej minuman keras dan DJ khas untuk tempoh 1 malam. Premis berkenaan didapati beroperasi secara haram selepas lesen perniagaannya tamat Julai lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Nik Ros Azhan Nik Apu Hamid berkata, serbuan pada jam 11 malam semalam itu dibuat susulan maklumat kegiatan hiburan di kawasan berkenaan pada setiap kali hujung minggu semasa pelaksanaan PKPB. SAC Nik Ros berkata, pihaknya turut merampas set mikrofon, pembesar suara, botol minuman keras, resit jualan bayaran pelanggan sebagai bukti pusat hiburan berkenaan beroperasi serta wang tunai. Kesemua pengunjung tempatan yang ditahan di kompang RM1,000 di bawah Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan. Antara helah pengunjung ialah tidak meletakkan kenderaan berhampiran pusat hiburan yang hendak dikunjungi tetapi meletakkan kenderaan di bawah tanah pusat beli-belah atau menggunakan kenderaan e-hailing semasa pergi dan pulang dari kelab yang beroperasi sehingga lewat pagi. Pemilik akaun Facebook Farhan Hazard direman 2 hari kerana memuat naik video dengan membuat kenyataan jelek dan menghina beberapa tokoh agama dan pemimpin negara. Perintah reman dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Rendah Kuala Terengganu, Norina Maludin. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit milik suspek yang ditahan malam tadi. Lelaki berusia 38 tahun berasal dari Kampung Wakaf Baru, Kuala Nerus, Terengganu ini turut positif dadah. Video berdurasi 9 minit 4 saat itu dimuat naik di Facebooknya kira-kira jam 5 petang kemarin. Suspek didakwa memaki hamun Menteri Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Ustaz Azhar Idrus. Kes disiasat mengikut Seksyen 292 Kanun Kesihatan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998. Baiklah, kerosakan enjin dipercayai punca pesawat ringan jenis Bancroft Bonanza N5045B membuat pendaratan cemas di kilometer 47.8 Beraya Utara Selatan arah selatan dekat Kulai Johor siang tadi. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yeo berkata, juruterbang pesawat itu Dr. Yang Kuang Ying sedang dalam rekod penerbangan rutin bagi melengkapkan jam penerbangan dari lapangan terbang Seletar Singapura ke lapangan terbang Batu Berendam Melaka. Dr. Yang 52 tahun dan juruterbang kedua Salihullah Abdul Majid 41 tahun sudah membuat pusingan pertama dan pesawat mendarat cemas di lokasi kejadian ketika pusingan kedua menuju ke Singapura. Tambahnya, kegagalan enjin pesawat berlaku pada jam 11.05 pagi ketika mereka dalam perjalanan pulang iaitu ketika melalui kawasan Simpang Renggam pada ketinggian 5,000 kaki. Ini menyebabkan juruterbang berpengalaman 12 tahun dengan rekod penerbangan 480 jam dan pembantunya itu membuat keputusan mendarat cemas di lokasi kejadian tanpa menyebabkan kerosakan pada pesawat mahupun kecederaan ke atas mereka. Siasatan awal mendapati juruterbang terbabit mempunyai kebenaran membuat penerbangan bagi mendapatkan jam penerbangan untuk rutin penerbangan biasa. Superintendent Beng Yeo berkata, kedua-dua juruterbang warga Singapura itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Video mengenai kejadian itu tular di media sosial pagi tadi sebaik dikongsi pengguna Lebuh Raya Plus. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Kapten Chester Wu dalam kenyataannya memaklumkan Menara Kawalan Trafik Udara Johor menerima panggilan dari juruterbang pesawat berkenaan pada jam 10.40 pagi memohon untuk berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Senai kerana mengalami masalah teknikal. Ketika kejadian, pesawat persendirian yang dikendalikan oleh Premier Air Singapore berada dalam penerbangan dari Senai ke Melaka.
CAAM juga memaklumkan pesawat itu telah pun dipindahkan ke lokasi yang tidak menghalang lalu lintas di lebuh raya. Siasatan penuh akan dilakukan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Tadi saya dah tengok surat tu, memang ada kebenaran untuk ini dia orang kira nak dapatkan flying hours. Flying hours biasa dia akan buat rutin flying daripada Singapura ke Melaka dan balik. Lepas tu dia akan buat satu round lagi daripada Singapura ke Melaka balik. Untuk dapatkan flying hours dia. So memang dia tak perlulah untuk dapat surat rentas negara ke negeri ke, tak perlu. Ini bukan latihan, ini kira flying hours, nak dapatkan flying hours. Dia ni memang pilot yang dah sah. Memang dia bukan trainee so memang qualified lah sebagai seorang pilot dan pesawat ringan ini kepunyaan dia, milik dia. Baiklah, identiti mayat lelaki ditemui dalam keadaan mengerikan dengan kesan kelar di dada, leher dan kemaluannya di Jalan Bansar Khamis lalu sudah dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Anwar Umar berkata, mangsa adalah warga Pakistan berusia 25 tahun. Identiti itu disahkan bekas isterinya iaitu warga tempatan berusia 31 tahun yang tampil membuat pengecaman petang semalam. Turut hadir seorang lelaki warga Pakistan yang mendakwa rakan kepada mangsa. Wanita terbabit mendakwa sudah bercerai dengan mangsa sejak Oktober lalu selepas 3 tahun mendirikan rumah tangga. Pengecaman dibuat berdasarkan gambar dan pakaian mangsa. Mangsa dikatakan pernah menjalankan perniagaan menjual minyak wangi bersama bekas isterinya. Namun selepas bercerai dia sudah tidak bekerja. Semakkan dengan pihak imigresen mendapati pasport mangsa sah sehingga Februari depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Bila kita ke perkembangan COVID-19, kes baru positif COVID-19 masih mencatat 4 angka hari ini dengan 1,096 kes dilaporkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sejak pandemik itu berlaku adalah sebanyak 54,775 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan ketika ini adalah 12,843 kes. Selangor kekal untuk hari kedua berturut-turut mencatatkan kes tertinggi dengan 603 kes. Daripada jumlah itu, 502 kes adalah kluster berkaitan tempat kerja iaitu kluster teratai. Sabah pula merekodkan kes kedua tertinggi dengan 311 kes, Perak pula dengan 55 kes, manakala Kuala Lumpur 30 kes. Halnya Terengganu, Sarawak dan Pahang tidak merekodkan sebarang kes baru hari ini. Bilangan kes sembuh COVID-19 juga tinggi iaitu sebanyak 1,104 kes. Sehingga kini terdapat 106 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU di mana 46 kes memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat pertambahan 3 kes kematian hari ini menjadikan jumlah kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 335 kes. KKM hari ini mengenal pasti 3 kluster baru iaitu kluster Pengkalan Barat, kluster Bakti dan kluster Bayam Indah. Beberapa siri hujan lebat dijangka terus berlaku di pantai timur tanah air, khususnya membabitkan negeri Kelantan dan Terengganu ekoran perubahan angin monsun timur laut sejak awal November lalu. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon berkata, kawasan terlibat dijangka menerima hujan melebihi 60 mm sehari dengan pergerakan angin gencang barat laut dan timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km per jam. Ombak pula diramal mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. 25 hari bulan nanti kami menjangkakan akan berlaku juga hujan lebat di kawasan negeri Pantai Timur, terutamanya di Kelantan dan Terengganu ni. Di sinilah kita, sebab ada satu macam tekanan rendah bergerak daripada Borneo tu dan kita jangka akan melanda negeri Pantai Timur lah, Kelantan dan Terengganu. Dan masa tu terutama pada 26 dan 27 kita jangka Kelantan dan Terengganu sekali lagi akan menerima hujan lebat lah. Justru penduduk di Pantai Timur diminta bersedia lebih awal untuk berdepan banjir, termasuk menyimpan dokumen penting di tempat selamat serta mendapatkan info sahih perkembangan cuaca terkini di saluran yang betul. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang memandangkan banjir diramalkan tidak seburuk seperti sebelum ini berikutan fenomena La Nina yang lemah.
Sementara itu, negeri lain terutama Perak dan Selangor diramal mengalami ribut petir dan hujan pada sebelah petang dalam tempoh seminggu ini. Beliau turut tidak menolak kemungkinan banjir kilat terutamanya di negeri yang mempunyai kepadatan penduduk serta sistem perparitan lemah seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Semalam, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka melibatkan negeri-negeri di Semenanjung kecuali Pahang, Melaka dan Johor bermula hari ini sehingga esok. Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh ini dijangka berakhir pada Mac tahun depan. Dalam pada itu, 26 penduduk daerah Raut Pahang dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara selepas kediaman mereka dinaiki air. Mangsa membabitkan 13 penduduk dari Kampung Ria Kundang Patah yang dipindahkan ke Balai Raya kampung berkenaan jam 10.30 pagi tadi. 13 mangsa lagi pula membabitkan 4 keluarga dari Kampung Kuala Semantan yang dipindahkan mulai jam 10.15 malam semalam. Mangsa ditempatkan di Masjid Jamik Kampung Kuala Semantan. Bagaimanapun, 21 penduduk Kampung Kuala Segar Lama yang dipindahkan lewat malam tadi sudah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing selepas banjir surut mulai jam 2 petang tadi. Bertemu kembali. Pasukan Teknikal Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA melakukan pemantauan secara berterusan bagi memastikan pelepasan air dari empangan muda di Sik Kedah dilakukan secara teratur. Pengerusinya Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, langkah itu diambil susulan dari takungan air yang melebihi paras biasa sehingga berlaku limpahan akibat hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Bagaimanapun, Ahmad Tarmizi memberi jaminan pelepasan yang dilakukan masih pada kadar yang selamat. Pasukan teknikal MADA bersiap siagalah sebarang apa kemungkinan kalau ada lagi penambahan air. Tapi sekatlah alhamdulillah dia beransur air itu beransur normal dan kita harapkan cuaca akan tambah baiklah ya dalam beberapa hari ini. Tak perlu panik kan dan tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukanlah ya. Di Ban Sungai kita telah beri nasihat melalui Jabatan Penerangan kita membuat penerangan announcement kepada penduduk dan kepada melalui penghulu-penghulu kita di bawah pemukim untuk kita maklum kepada penduduk untuk mereka bersiap siaga kalau ada kenaikan air di sungai yang ada lah. Air dilepaskan melalui Sungai Muda. Semua penduduk di kawasan laluan di sekitar daerah Sik dinasihatkan bersiap sedia berhadapan banjir. MADA dalam kenyataannya turut memaklumkan hujan lebat di kawasan tadahan Sungai Padang Terap menyebabkan penambahan air di stesen Padang Sanai, Sungai Naka, Kuala Nerang, Bukit Sena dan Sungai Janing. Ini menyebabkan aliran Sungai Padang Terap meningkat ke paras berjaga-jaga iaitu sepanjang 16.53 meter. Sehingga pagi tadi, paras air telah mencecah paras bahaya iaitu 17.12 meter dengan aliran sebanyak 188 meter padu sesaat. Sisa kayu dan rumput yang hanyut menyebabkan pintu tandup tersumbat hingga berlaku limpahan air sungai ke kawasan Bendang. Sudahnya padi menjadi rosak akibat ditenggelami air. Masalah itu membelenggu 100 pesawah yang melibatkan keluasan kira-kira 81 hektar Bendang di Kampung Oran, mata air Ara Perlis. Ini antara rakaman video drone di kawasan Bendang yang ditenggelami air. Kawasan sawadi yang sehari sebelum itu tumbuh menghijau, hari ini berubah wajah menjadi sebuah tasik. Usia padi yang sudah memasuki 45 hari tenggelam dalam paras air yang setinggi pinggang. Menurut petani, masalah itu berlaku akibat kerja-kerja penyelenggaraan Sungai Ngulang oleh pihak kontraktor yang dilantik Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di kawasan tanduk terbabit. Depa tebas sungai, lepas tu sampah tu dia melekat di tanah ayak ni. Lepas tu apabila hujan lebat, hujan turun di atas, lepas tu sampah tu lekat, dia ayak dia tak boleh mengalir ke bawah. Dia bukan kata ni dia 3 hari dah depa sampah tu lekat. Macam kemarin depa nak buang tu boleh dah. Tiba-tiba depa tak buang lagi. Dakwa pesawah lebih 4 kali kejadian limpahan air itu berlaku dalam musim penanaman padi yang bermula hujung bulan lepas. Dalam musim ini kali keempat. Habis modal dah banyak dah ni.
Tabur dah 3 kali dah. Dan kali ini pun kita tanam. Kita tanam pula. Mereka menganggarkan jumlah kerugian yang ditanggung akibat musibah itu mencecah RM500,000. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Oran, Azuzin Saad berkata, aduan secara lisan telah dikemukakan kepada pihak JPS. Mereka bimbang jika dibiarkan berlarutan, tahap kelajuan air yang melimpah ke kawasan bendang akan menyebabkan batas ban atau laluan bendang pecah. Sebelum tu tadi saya dah maklum dah kat JPS, dah mereka pun dah ambil tindakan tadi buat backhoe cuci, tapi dengan keadaan air yang dalam tu memang tak dapat 100% cuci lah. Ahli Dewan Undangan Adun Mata Air Siti Bereni Yahaya yang dihubungi berkata pihaknya telah turun dan berjumpa petani pagi tadi. Katanya tindakan susulan akan dilakukan JPS dengan melakukan kerja-kerja pengorekan dan pencucian sungai terbabit. Penduduk turut merayu agar pihak berwajib dapat membina pintu tanduk baru bagi menggantikan pintu lama yang dibina sejak 1974. 150,000 penumpang yang dijangka menggunakan projek sistem transit rapid RTS sehari apabila kemudahan itu dijangka beroperasi penghujung 2026. Ketua Pegawai Eksekutif Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp, Datuk Muhammad Zarif Hashim berkata, jangkaan itu membabitkan 50% daripada 350,000 pekerja Malaysia di Singapura yang berulang-alik menggunakan laluan Tambak Johor sehari. Pembangunan RTS, kata Datuk Muhammad Zarif, membabitkan pembinaan kompleks imigresen, kastam dan kuarantina Bukit Cagar setinggi 4 tingkat serta hak pengangkutan multimodal dan hartanah campuran di atas tanah berkeluasan 1.49 hektar. Manakala depo di Wadihana membabitkan keluasan 5.26 hektar. Apabila siap, RTS akan menjadi sistem transit aliran ringan LRT pertama yang dibangunkan di Johor sekaligus bakal mengubah lanskap pengangkutan Bandaraya Johor Bahru. Projek ini akan menjadi pemangkin untuk mengubah lanskap Bandaraya Johor Bahru menjadi sebuah bandaraya lestari. Kemudahan serta sistem pengangkutan awam yang pintar dan cekap akan juga merancakkan kegiatan ekonomi serta mengukuhkan status Bandaraya Johor Bahru sebagai sebuah pusat tumpuan modal insan yang terbaik di serantau. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pecah Tanah projek RTS yang disempurnakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Sirin, Johor Bahru siang tadi. Turut berangkat tiba ke majlis perasmian yang julung kalinya diadakan secara maya itu, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Di majlis itu, Sultan Ibrahim berkenan menandatangani plak perasmian elektronik disusuli dengan simbolik pecah tanah di tapak bakal bangunan imigresen, kastam dan kuarantin ICQ di Bukit Cagar. Fasa satu projek itu dijangka bermula Januari 2021 selama 4 tahun, merangkumi pembinaan dan pembangunan struktur sivil. Harga penginapan serendah RM50 satu malam bagi menarik pelancong kembali ke Pulau Legenda Langkawi. Tawaran itu dibuat Persatuan Hotel Bajet Malaysia MyBHA Langkawi, ekoran penempatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB semalam. Menurut pengerusinya, MyBHA Cawangan Langkawi, Datuk Nur Azli Rosli, diskaun itu diberikan oleh 70 ahli persatuan yang rata-rata terjejas teruk susulan pelaksanaan PKPB. Tambahnya, keputusan kerajaan menamatkan PKPB lebih awal di Kedah sebagai sesuatu yang amat positif kepada sektor pelancongan dan ekonomi Langkawi. Jelas Datuk Nur Azli lagi, diharap peluang ini juga akan dapat menjana kembali ekonomi perusahaan kecil dan sederhana di pulau berkenaan, terutamanya perusahaan tradisional yang diusahakan penduduk setempat. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Jumaat lalu mengumumkan penamatan PKPB berkuat kuasa 21 November di Kedah kecuali di Kulim lebih awal berbanding 6 Disember yang diumumkan sebelum ini. Laporan antarabangsa.
Tentera Israel membedil beberapa sasaran strategik Hamas di Gaza sebagai serangan balas roket yang dilancarkan dari wilayah Palestin. Serangan balas itu disasarkan kepada dua tapak penghasilan senjata roket, kawasan tentera dan kemudahan bawah tanah. Difahamkan tiada kecederaan dilaporkan berlaku dalam serangan berkenaan. Malah media Israel mengesahkan bahawa roket itu jatuh di kawasan lapang. Media tempatan semalam melaporkan bandar Ashkelon dikejutkan dengan bunyi siren yang kuat sebelum dibedil dengan roket yang dilancarkan dari sempadan Gaza. Pada 15 November lalu, Hamas melancarkan dua serangan roket dari pesisir wilayah Palestin yang mensasarkan kawasan berdekatan Israel. Namun tiada kematian atau kerusakan dilaporkan. Israel dalam serangan balas kemudian membedil beberapa sasaran Hamas menggunakan jet pejuang, helikopter dan kereta kebal. Seterusnya, Mahkamah Pennsylvania menolak dakwaan Donald Trump kononnya wujud penipuan daftar pengundi di negeri terbabit ketika proses pemilihan Presiden Amerika Syarikat awal bulan ini. Keputusan itu sekaligus memberi tamparan hebat kepada Trump, pemimpin Republikan yang dilihat cuba menafikan kekalahannya kepada pesaing Joe Biden. Selari pendirian mahkamah yang menggagalkan pasukan strategi Trump itu, ahli Demokrat Biden dijangka diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden di Pennsylvania esok. Hakim Mahkamah Pennsylvania Matthew Brown dalam alasan penghakimannya berkata, pasukan Trump mengemukakan pertikaian perundangan tanpa merit dan sekadar bersandarkan tuduhan berunsur spekulatif. Presiden AS yang dipilih Biden sebelum ini dilaporkan memenangi 306 undi Electoral College berbanding 232 undi diperoleh Trump. Keputusan itu bagaimanapun dinafikan oleh Trump dan dibimbangi bakal mencetuskan kesan berpanjangan terhadap keyakinan rakyat Amerika Syarikat kepada sistem pengundian Republik berkenaan. Terapi antibodi COVID-19 seperti yang diberikan kepada Donald Trump kini boleh digunakan orang ramai, khususnya pesakit yang berisiko tinggi. Kelulusan penggunaan antibodi region CoV-2 keluaran firma perubatan Regeneron itu diberikan selepas bahan berkenaan berupaya mengurangkan risiko dimasukkan ke hospital atau ditempatkan di wad kecemasan, terutama membabitkan individu yang mempunyai masalah kesihatan. Pesuruhjaya Pentadbiran Ubat dan Makanan FDA Stephen Hahn yang mengemukakan kelulusan penggunaan antibodi itu yakin langkah sedemikian berupaya membantu mengurangkan beban sistem kesihatan awam dalam memerangi COVID-19. Rawatan antibodi Regeneron ialah rawatan sintetik kedua yang memperoleh kelulusan penggunaan kecemasan EUA daripada FDA selepas terapi dibangunkan Eli Lilly pada 9 November lalu. Sistem pertahanan badan manusia secara semula jadi menghasilkan komponen protein dipanggil sebagai antibodi. Namun, keupayaan itu berbeza mengikut individu. Susulan faktor sedemikian, syarikat seperti Regeneron dan Lilly memasarkan terapi antibodi yang dibangunkan di makmal bagi membantu meningkatkan sistem pertahanan badan. Laporan sukan, atlet memanah utama negara Khairul Anwar Mohamad tepati ramalan selepas bergelar juara pada kejohanan simulasi memanah yang berlangsung di Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil hari ini. Berdepan Haziq Kamaruddin, Khairul nyata tidak gentar dengan cabaran rakan sepelatihnya itu apabila menang dengan keputusan 6-0. Pada perlawanan akhir recurve lelaki, seperti dijangka, pertemuan Khairul Anwar Mohamad menentang Haziq Kamaruddin berlangsung sengit sejak dari awal. Menang dengan mata 28-27 pada set pertama, penguasaan terus kekal menjadi milik Khairul Anwar apabila terus mengungguli set berikutnya juga dengan keputusan 28-27. Set ketiga paling sengit apabila Haziq terus menekan Khairul Anwar sehingga panahan terakhir. Dan kemenangan akhir memihak Khairul Anwar selepas 10 mata yang diraih menyaksikan dia menguasai set ketiga dengan keputusan 29-28 untuk mengumpul 6 mata keseluruhan. Dalam saingan recurve wanita akhir, Nurul Azrina Muhammad Fazil gah mengatasi Nur Ain Ayuni Fauzi menerusi kemenangan 7-1. Diikat, Ain Ayuni menerusi keputusan 26 sama pada set kedua. Azrina tidak lagi memberi ruang pada set berikutnya. Menang 27-25 pada set ketiga sebelum melengkapkan aksi dengan keputusan 28-25 pada set keempat untuk bergelar juara. Bagi jurulatih Lee Jae-young, kejohanan simulasi sebegini cukup baik buat barisan atletnya ketika belum ada sebarang kejohanan peringkat antarabangsa dapat dilaksanakan. Saingan dua atlet parah,
kemenangan Memia Ar Suresh yang berjaya menundukkan Hasihin Sanawi juga dengan keputusan 7-1. Turut seri 24 sama pada set kedua, penguasaan Suresh pada set ketiga dan keempat agak sukar untuk dicabar Hasihin. Tunduk 25-22 pada set ketiga, 10 mata yang diraih pada panan terakhir menyaksikan kemenangan 28-27 Memia Suresh melengkapkan keputusan 7-1. Selain acara individu, turut berlangsung acara berpasukan dan simulasi menentang pasukan luar negara. Baiklah, berita TV9 tiba ke penghujungnya. Ingat, terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan. Jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Sebagai penutup tirai, saksikan visual aksi robot humanoid dengan teknologi kepintaran buatan yang dipertingkatkan. Mampu melakukan pelbagai pergerakan seperti melakukan senaman yang dibangunkan di Jepun. Saya Hafizah Azmiah. Assalamualaikum dan selamat malam.